وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah kurniakan kesempatan ini. Antara waktu yang mustajab, doa oleh Allah, iaitu saat hampirnya berbuka puasa. Dan saat itu ramai orang leka dengan persiapan dan sebagainya. Dan peluang mustajabnya doa ketika itu hanya ada pada bulan ini. Begitu juga perkara yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul kepada kita, antara awqatul, waktu-waktu mustajabnya doa, iaitu ketika waktu sahur itu sendiri. Waktu sahur itu kebanyakan orang sibuk dengan persiapan untuk sahur sahaja. Sebenarnya kita ni terlalu banyak hajat dengan Allah dan kita tak nak mengakuinya. Ketika mana kita mengakui yang kita terlalu banyak hajat kepada Allah, ketika saat kita terdesak dan kita benar-benar memerlukannya, masa itu baru keluar berpuluh-puluh hajat yang kita lontarkan kepada Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kita jangan lupa tentang peluang ini dan jangan tinggalkan peluang ini, kerana dia hanya ada dalam bulan Ramadan. Apa yang saya ingin nyatakan di sini buat pesanan diri saya, Ramadan ini adalah satu anugerah untuk umat Muhammad. Umat sebelum ni tak dapat. Umat sebelum ni tak dapat. Dan kita dapat. Umat terdahulu tak dapat Syahrul Ramadan dan kita dapat. Ramadan ini jika dia seorang guru, dia bukan bulan tapi dia guru. Dia adalah guru yang sangat bijak, kerana dia boleh ubah hidup kita secara drastik, secara total. Kita dapat salat tarawih, dapat semayang sunat. Kalau kita tak dapat, kita merungut. Yang sebelumnya kita tak ambil kisah pun. Kita dapat berpuasa setiap hari. Yang sebelum ni kita tak ambil peduli pun. Kita dapat baca Al-Quran walaupun sikit. Yang sebelum ni dah berapa bulan kita tak pernah pedulikan pun Al-Quran. Yang dia seorang guru yang terlalu bijak. Kalau dia adalah seorang manusia, kalau dia bukan Syahrul Ramadan, dia bukan bulan, tapi dia orang. Dia adalah seorang guru yang terlalu bijak, kerana dia dapat ubah kita secara drastik. Dan jika dia seorang teman, dia adalah talu teman yang baik, kerana dia tak pernah tinggalkan kita dan sentiasa membimbing kita ke arah kebaikan setiap masa. Daripada sahur tadi dibimbing kita, makan
Semain tahajud walaupun 2 rakaat. Dan itu subuh. Sekarang kita puasa. Tahun ni ramai jumpa saya, Ustaz, tahun ni rasa penat sangat. Saya terfikir satu perkara. Dengan panas yang melampau, sampai ada negeri yang nak buat salat sunat istisqa, tak turun hujan. Apa yang saya fikirkan, saya pernah sembang dengan anak-anak saya. Saya panggil saya macam ni, saya suka sembang dengan anak, saya suka sembang dengan isteri. Saya kata, perasan tak, bulan ni, tahun ini panasnya agak melampau dan kita rasa lapar dia lain macam. Kan kalau kita tengok kambing golek tu rasa macam nak buka sekarang. Kan? Dan kita tak nak tunggu. Macam tak boleh tunggu, ya Allah. Saya fikir satu perkara. Saat Dajjal itu datang besok, kita dilanda kesusahan ni selama bertahun. Dan kita tak jumpa makanan yang sedap. Dan waktu itu Dajjal datang dan dia tawarkan kita, kamu nak makan tak? Kalau kamu nak makan, ada satu syarat. Kamu kena akui aku sebagai Tuhan kamu. Apa yang saya fikirkan, di mana aku pada ketika itu? Boleh tak aku bertahan? Ataupun aku tewas? Kita baru 14 jam. Bayangkan jika dalam setahun kita tak jumpa makanan dan kita ada segala perkara tapi kita tidak ada kekuatan membeli. Sebab makanan tak ada. Orang tanam pokok, pokok tak boleh tumbuh sebab hujan tak ada. Jadi apa yang kita mampu buat pada kita itu? Sebenarnya keimanan. Kena bentuk iman yang baik. Kena bentuk iman yang betul. Jika kita gagal dengan iman kita akan gagal semua perkara. Kenapa? Hari ini saya bercakap part of daripada hidup bonda dan hidup semua orang. Sebab saya tak masuk bahagian ni, saya bukan orang bisnes. Baik, semua orang ingat dalam perniagaan tak perlu iman. Salah. Silap yang besar. Satu hari Abdul Rahman bin Auf jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Rahman tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak kurangkan harta aku? Dia asyik tambah je. Dan dia tak boleh kurang. Setelah aku keluarkan, dia tambah lagi dan tambah dan terus tambah. Dan inilah keimanan. Puncanya keimanan. Perbezaan. Saya nak buat Ramadan dulu. Ramadan, Nabi sebut dalam hadis, man sama Ramadanan bil iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan beriman, dalam keadaan dia wahtisaban, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan dia seronok terima Ramadan. 11 bulan Ramadan tinggalkan dia, dan dia seorang tetamu yang hebat, kita tunggu dia. Imanan wa ihtisaban. Apa yang Nabi cakap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampunkan dosa dia yang sebelumnya. Baik, ada hadis yang lain Nabi sebut macam ini. Perbezaan orang beriman dan orang munafik. Orang beriman, bila dia jumpa Ramadan, dia dalam keadaan yang cukup seronok. Macam seorang kanak-kanak yang jumpa raya.
And dia akan tengok baju raya dia akan perhati je baju raya dia akan tanya ibu, hari apa lagi, hari apa nak raya? Ibu lama lagi tak nak raya. Dia akan setiap hari dia akan pegang baju dia akan gantung baju dia. Begitulah kisahnya orang beriman apabila dia menemui Ramadan. Berbeza dengan orang munafik. Orang munafik ini dia jumpa Ramadan, dia rasa resah. Macam mana dia nak makan, macam mana dia, dan kegelisahan, kedukaan yang melampau. Untuk orang yang Allah telah berikan kepadanya sifat nifak itu di dalam hatinya. Baik. Apa yang saya nak kaitkan dengan kehidupan? Dua perbezaan, mukmin dan yang bukan mukmin. Allah kurniakan kepada orang mukmin ini hidup dalam keadaan yang sakinah. Orang mukmin dia akan hidup dia bahagia, sakinah, tenang, baik. Kalau dia ada keluarga dia tenangkan dia. Ini ada dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau daripada sudut kekeluargaan. Keluarga dia itu jadikan dia tenang. Isteri dia tenangkan dia. Saya selalu cakap, isteri saya bukan isteri yang baik, tapi dia adalah isteri yang terbaik dalam hidup saya. Nanti kalau saya cakap dia baik, saya puji dia 100%. Isteri saya bukan terbaik, bukan isteri yang baik, tetapi dia adalah isteri yang terbaik di dalam hidup saya. Baik. Kalau seorang ayah nak tengok dia berjaya atau tidak berjaya, dilihat pada anak-anaknya. Tadi saya program pagi tadi, Masya Allah, saya tanya dengan Datuk anak berapa orang? Dia pun cakap lah sekian-sekian. Saya kata kaya lah Datuk. Anak ramai. Saya kata Datuk, orang tak tanya duit kita banyak tak? Pernah tak kita pergi mana-mana, kakak duit kakak banyak mana lah kakak? Tak pernah tau. Orang tak tengok kita naik apa, orang tak tengok kita apa, orang tak tengok. Pertama orang akan tanya bila orang kenal kita. Orang jumpa saya, orang tanya tau, Ustaz anak apa orang? Laki berapa, perempuan berapa? Saya akan beritahu. Oh, kaya lah Ustaz, dia kata. Kemudian saya akan bagi surprise satu. Apa dia? Saya dah ada cucu. Tengok. Siapa dia pun terkejut pun dia. Saya dah nak masuk 17 lah. Nampak dia macam dah terkejut lah. Okey. Harta seseorang bukannya adalah harta seorang ayah, adalah seorang anak. Baik. Saya terpikat ataupun suka dengan hadis ini. Apabila mati anak Adam, maka terputus segala amalannya, melainkan 3 perkara. Benda ni semua orang dah tahu hadis ni. Saya tak bagi tahu tentang bestnya hadis ini dalam kehidupan kita. Pertama, Nabi kata sedekah jariah. Kedua, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan bagi mak ayah. Saya melihat hadis ini dalam konteks yang lebih besar. Nabi sebut, saya bawa perkara ini. Satu, Nabi kata sedekah jariah. Saya bawa daripada konteks chances ataupun peluang. Tak semua orang yang Allah bagi mereka ni harta. Tak semua orang. Ada orang Allah bagi harta, ada orang Allah tak bagi dia harta. Baik, ini peluang yang pertama dan golongan yang pertama.
Yang kedua, Nabi kata ilmu yang manfaat, dan tak semua orang Allah bagi ilmu kat dia. Ketiga, anak yang saleh. Ini perbezaan cukup ketara. Anak yang saleh yang mendoakan bagi dia. Baik. Allah ini terlalu adil. Ada orang yang Allah bagi harta, tapi Allah tak bagi dia anak. Ada orang yang Allah bagi dia anak, Allah tak bagi dia harta. Ilmu ini adalah penimbang dia. Betul, ilmu ni duduk tengah-tengah. Baik, itu satu benda. Peluang, ada orang yang berpeluang untuk teruskan amal saleh dia dengan harta, sebab dia ada harta. Dia cari tempat nak wakaf mana. Guru saya pesan, dia kata, tolong ajar anak-anak kalian, jangan sayang harta kalian, tolong simpan dekat surga Allah. Sebab apa? Sebab hidup kita ni ada perkara yang akan diragut tanpa izin kita. Satu, nyawa. Dua, harta kita. Nyawa kita malaikat akan ragut tanpa izin kita. Dia tak perlu keizinan kita untuk tarik kita, tarik roh kita. Yang kedua, harta kita selepas kita meninggal. Siapa yang ragut? Waris kita. Dia akan ambil tanpa izin kita, sebab kita dah duduk dalam yang lahat. Ketiga, amal salah kita diragut oleh orang yang kita pernah zalim. Perkara ni jaga, sebab kita takut balik miskin. Kita ingat kita dah puasa, kita dah salat, kita dah baca Quran, kita dah buat amal, tapi dengan hablum minan nas ini kita gagal. Hebat kita macam mana, kalau kita gagal dengan mak ayah, kita tetap gagal. Hebat macam mana kalau kita gagal dengan keluarga kita, kita adalah orang yang gagal. Hebat macam mana kita gagal dengan orang keliling kita, kita akan gagal. Satu hari anak saya bertanya dengan saya, ayah, macam mana ayah boleh hidup macam sekarang? Maksudnya, saya ni anak saya tengok, saya orang macam tak ada masalah pun. Kalau orang kenal saya lah, saya tak ada masalah. Macam orang tak ada masalah. Orang yang tak nak guna akal dia untuk fikir. Macam mana orang dia? Saya ni orang ni macam mana? Tak tahu lah. Tanyalah orang yang terdekat dengan saya. Saya nak buat apa-apa semua, saya tak ada fikir. Dan baiknya Allah, Allah hantar orang untuk orang lain fikirkan untuk saya. Baiknya Allah. Inilah yang disebut tentang kebaikan Allah. Baik. Anak saya tanya, saya jawab dua benda. Dalam hidup saya, dua perkara yang saya amalkan daripada saya muda sampai sekarang. Satu, saya tak pernah lawan cakap mak dan ayah saya. Walaupun saya ada kehendak dalam hidup saya yang perlu saya tunaikan. Ketika bertemu dengan ibu dan abah saya kena korbankan apa yang saya mahu. Kedua, saya tak pernah ada sifat dendam dengan orang yang menzalimi saya. Walaupun dalam hidup ini dia menzalimi saya berulang-ulang kali, saya tak ada dendam, saya maafkan. Kalau dia susah, saya tetap tolong dia. Maka orang kata sakit, Ustaz. Inilah dalam sebulan, setahun, Allah ajar kita tentang puasa.
Aku ajar kau jadi orang baik. Kau boleh tahan tengok makanan yang sedap, air yang beraneka color. Sedap pula tu. Dan tak masa nak lagi waktu ni 6.50 ni 6.51 waktu kemuncak ni, kalau orang letak teh ulaici depan ni, ya Allah tolong aku, ya Allah tolonglah, tolong aku ya Allah, selamatkan aku daripada air teh ni. Air sejuk lah cukup kan. Ayah saya dulu dia bergurau masa kuliah, dia kata bulan puasa ni air sungai kecil tali air tu orang tengok sedap orang. Kan sedapnya Allah, air pahit tu, air pahit. Kalau sak benam dia banyak parit tau. Air parit tu orang tengok Allah sedapnya ya Allah. Kan? Kalau hidup kita nak berkat, kalau ada mak ayah, buat baik dengan mak ayah. Kedua, jangan dendam dengan orang, maafkan orang lain, belajar memaafkan orang lain, dan hapuskan dendam dalam hati kita. Kenapa? Okey, baik. Selagi kalau ada kebencian dalam hati, sebab kesombongan ini berasal daripada sifat benci. Hasad dia berasal daripada sifat benci dalam hati. Dendam dia asalnya daripada sifat benci dalam hati. Kenapa semua benda ni, sifat-sifat yang tak baik ni, saya kata tolong lepaskan. Sebab Nabi suruh kita belajar sayang orang. Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham. Nabi sebut dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan kita selalu cakap, aku nak ikut Nabi, aku nak contoh Nabi. Bagi saya, kalau kita tak mampu ikut kasih sayang Nabi, kita tak mau belajar macam mana cara Nabi sayang orang, dan kita gagal banyak perkara. Belajarlah untuk sayangi orang lain, walaupun perkara itu cukup menyakitkan dalam hidup kita. Nabi ajar kita macam tu. Orang yang pernah aniaya dia, pernah zaliminya, Nabi belajar memaafkan orang tersebut. Ingat tak, ini hari 12 Ramadan kan? 11 Ramadan adalah tarikh apa ni? Tarikh apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Okey, siapa ingat? Siapa ingat? Soalan cepu mas. Siapa ingat sebelah Ramadan? Baik. Dah ada yang jawab. Sebelah Ramadan adalah tarikh kewafatan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Semalam tarikh wafatnya Siti Khadijah. Saya suka sebut pasal Siti Khadijah ni sebab insan yang paling Nabi sayang dalam hidup Nabi. Nabi cukup sayang dengan Siti Khadijah, dan Nabi masih teringat dengan Siti Khadijah walaupun Nabi telah bernikah, berkahwin dengan Siti Aisyah dan yang lain-lain.
Apa yang saya nak katakan di sini, kasih sayang yang terlalu besar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang insan yang Nabi terlalu kasih, Nabi terlalu cinta. Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Semua orang masa tinggalkan Nabi, masa tak pedulikan Nabi, insan inilah yang selalu ada dekat Nabi. Ketika Nabi perlukan banyak pertolongan, insan inilah yang selalu ada di hadapan Nabi. Dan insan inilah yang mempertahankan Nabi. Sebab itu, apa yang saya nak sebut, Nabi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh hidupnya dengan kasih dan sayang. Belajar untuk sayangi orang lain. Sebenarnya tak rugi pun. Sebesar mana kasih sayang kita, sebesar itulah rahmat Allah yang akan kita dapat dalam hidup. Percayalah, harta orang yang penyayang ini tidak akan kurang seperti mana Sayyidina Uthman ibn Affan. Pangkat, kemuliaan orang yang penyayang ini sentiasa akan ada walaupun selepas kematiannya. Hidup orang yang penyayang ini masih kita dapat rasakan walaupun selepas perginya. Maka hiaslah hidup kita dengan kasih sayang yang tinggi supaya kita dapat ikut apa yang Nabi suruh. Saya rasa kalau kita dapat ikut kasih Nabi, kita orang yang berjaya. Dan percayalah, kalau kita jadi orang yang penyayang, walaupun kita tak tahu, ramai orang yang akan nak tolong kita, nak pimpin kita, nak tunjukkan kita. Sebab dalam hati kita telah kita buang sifat kebencian itu. Sebenarnya bulan puasa ni Allah ajar kita banyak benda. Allah ajar kita supaya kita sayang orang lain. Ikhlas pun pagi tadi bila anak-anak yatim ni datang bagi semangat untuk anak-anak yatim. Saya cakap dengan Datuk kat sebelah, Datuk, saya suka tengok dia orang. Dia orang datang, ada yang berlari, ada anak-anak yang kecil tu berlari. Saya suka, saya kata. Sebab apa saya suka, Datuk? Saya kata, sesembang dengan Datuk, saya kata, kenapa saya suka? Sebab hidup saya susah. Dan mereka dapat benda ini kalau tahun 70-an dulu, susah nak jumpa majlis macam ni. Majlis semangat yang kita berikan tahun 70-an, tahun 80-an dan sebagainya. Bila saya tengok itu, saya suka. Dan saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalau kita gembirakan hati orang lain, Allah akan gembirakan hati kita besok di akhirat. Masa itu saya ingat hadis itu. Kita sukakan hati anak-anak, kita sukakan hati orang lain datang dengan penuh harapan. Saya tengok setiap wajah tua, wajah yang muda, wajah yang kehilangan suami, mereka datang. Ketika itu kita dapat gembirakan walaupun sedetik. Maka jangan risau, Allah akan gembirakan hati kita di saat semua orang dalam kesedihan. Mana masa itu? Iaitu
di padang mahsyar. Semua orang tengah sedih, semua orang tengah susah. Saya pun tak tahu saya keadaan yang mana. Masa tu, ketika dalam hidup ini kita pernah gembirakan orang, percayalah, bahagian itu kita akan dapat nanti. Bahagian itu kita akan temuinya nanti. Bila, kita tak tahu. Saya pun tak tahu dan semua orang tak tahu. Tapi kita dah buat benda tu. Percayalah, dan kita akan dapat bahagian tu. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Apa yang kita buat hari ini Allah terima kita, dan selalu cakap dalam hati kita, ya Allah, tolonglah terima apa yang aku buat. Kenapa? Saya bercakap ini tentang diri saya tak cakap tentang orang lain. Saya selalu cakap, kalau saya boleh berpatah balik, kalau saya boleh putar masa saya akan putar masa. Saya nak patah balik pada kehidupan saya yang muda, dan saya nak buat baik daripada muda. Dan saya nak jaga mak saya betul-betul, saya nak jaga abang saya betul-betul, saya nak jaga adik-beradik saya betul-betul. Kalau boleh saya putarkan masa itu, kita boleh. Tetap tak boleh. Kita dah lalui masa itu. Kita dah guna masa itu. Kenapa saya kata, ya Allah, terimalah kebaikan ini. Sebab ini peluang kita yang masih ada. Dan jangan sia-siakan peluang ini. Saya pernah berpesan dengan seorang hamba Allah, kita takkan dapat semula hidup kita yang lalu, tapi kita benalah hidup kita yang sekarang. Sebanyak mana peluang kita, itulah peluang kita. Dan itulah bonus yang Allah sediakan untuk kita. Kita tak mungkin dapat kehidupan yang silam. Kita tidak akan boleh memperolehi masa yang lalu. Tetapi masa yang masih ada, inilah peluang dalam hidup kita. Susunlah batu bata itu sebanyak mana yang masih ada pada keliling kehidupan kita. Dan jika kita tidak dapat membina rumah yang luas, jika kita dapat sebuah pondok yang kecil yang masih ada kesempatan untuk dapat kita berteduh di dalamnya dan bahagia buat seketika, maka rebutlah peluang itu. Sebab itu kebaikan yang kita buat, yang dapat kita buat pada hari ini, selalulah bercakap dengan Allah, ya Allah, terimalah kebaikan aku, kerana ini saja yang mampu aku buat pada saat ini. Dan jika ini adalah kebaikan yang kau terima, jadikan satu asbab untuk aku masuk syurga. Ini dia peluang. Saya selalu bercakap, susah dalam dunia ada endingnya. Sakit dalam dunia ada endingnya. Masalah dalam dunia ada last partnya. Tapi kalau di akhirat tiada noktah. Jadi apa yang kita buat dalam dunia ini, bangkitkan semangat,
bangunlah semua orang untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Dan pastinya hidup kita di dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup setakat ini, 7-5 minit. Saya bagi ruang dan peluang pada benda nak cakap apa-apa dengan semua orang. Jadi insyaAllah saya ambil peluang ini ucap terima kasih pada Bonda Rosita sebab memilih DADC sebagai tempat semua orang untuk sama-sama buka puasa hari ini. Dan saya berterima kasih pada semua orang juga kerana bagi peluang untuk slot ini. Saya sebenarnya tak tahu nak cakap apa pun. Nak cakap apa ya, tak ada prepare apa-apa. Saya serahlah dengan Allah. Apa yang saya nak sampaikan ni mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semua dan untuk saya juga. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asal. Tama.